Assalamualaikum, kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tentang penglibatan kerja dalam pembangunan sumber manusia dari perspektif Islam dengan mengambil Bank Islam Malaysia Berhad sebagai kajian organisasi. Sebagai pengenalan, pembangunan sumber manusia sangat penting kerana ia dapat membantu meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan sikap di tempat kerja. Pekerja yang berkualiti dapat meningkatkan prestasi dan produktiviti organisasi. Dalam Islam, kerja bukan sekadar untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga dianggap sebagai satu bentuk ibadah jika dilakukan dengan jujur, amanah dan bertanggungjawab. Oleh itu, Islam mengajar majikan untuk bersikap adil, menghormati maruah pekerja dan menyediakan peluang pembangunan diri. Untuk kajian ini, kami memilih Bank Islam Malaysia Berhad, iaitu sebuah bank Islam terkemuka di Malaysia yang mengamalkan prinsip syariah dalam operasi dan pengurusan. Bank Islam percaya bahawa pekerja adalah aset penting yang perlu dibangunkan untuk lebih adil dan beretika. Berdasarkan halaman Our Culture Bank Islam, pekerja mereka dikenali sebagai Bitizen dan dipandu oleh nilai teras yang dikenali sebagai taat. Nilai ini menekankan keadilan, amanah, kerjasama dan penambahbaikan berterusan. Budaya ini menggalakkan tingkah laku yang positif, saling menghormati dan kerjasama dalam kalangan pekerja. Dengan selaras nilai Islam seperti keadilan, amanah dan musyawarah. Selain itu, Bank Islam juga melabur dalam penggunaan teknologi moden. Bank ini menggunakan SAP, Success Factor, iaitu sistem pengurusan modal insan. Sistem ini membolehkan pekerja mengakses latihan, mengurus matlamat prestasi, dan merancang pembangunan kerjaya sekaligus meningkatkan produktiviti. Sebagai kesimpulan, Bank Islam menunjukkan bahawa prinsip Islam boleh diaplikasikan dalam amalan perburuhan dan pembangunan sumber manusia secara berkesan. Nilai seperti keadilan, kebajikan, amanah dan kepimpinan beretika membantu mewujudkan persekitaran kerja yang seimbang dan bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Asmira binti Jasni. Hari ini saya akan membentangkan latar belakang Bank Islam Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai Bank Islam. Bank ini ditubuhkan pada tahun 1983 dan merupakan bank Islam pertama di Malaysia. Penubuhan Bank Islam telah membuka lembaran baru dalam sistem perbankan Malaysia yang berasaskan prinsip syariah. Dan Bank Islam juga beroperasi tanpa unsur riba, gara dan maisir yang dilarang dalam Islam. Pada peringkat awal, Bank Islam menghadapi cabaran seperti kurangnya kefahaman masyarakat terhadap konsep perbankan Islam serta persaingan daripada bank konvensional. Namun, dengan sokongan kerajaan dan kepercayaan pelanggan, Bank Islam berjaya berkembang pesat melalui pembukaan cawangan di seluruh negara serta penawaran perkhidmatan perbankan digital dan mudah ahli. Selain itu, visi Bank Islam adalah untuk menjadi peneraju global dalam perbankan Islam, iaitu sebagai rujukan utama bagi produk dan perkhidmatan kewangan patuh syariah. Misi Bank Islam pula adalah untuk membangunkan penyelesaian kewangan yang inovatif, diterima di peringkat global, serta memberikan pulangan yang adil kepada pemegang saham. Seterusnya, Bank Islam menawarkan pelbagai produk kewangan berasaskan kontrak syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan tawaruk. Bank Islam juga menitikberatkan nilai dan etika kerja Islam seperti amanah, keadilan, integriti dan profesionalisme. Para pekerja diharapkan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran serta mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni dan beretika. Bank Islam juga aktif dalam aktiviti tanggungjawab sosial korporat seperti agihan zakat, wakaf, program kebajikan serta sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Hal ini selari dengan objektif perbankan Islam yang bukan sahaja menumpukan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, sejak penubuhannya pada tahun 1983, Bank Islam telah berkembang sebagai sebuah institusi keuangan Islam yang kukuh, beretika, dan mampu bersaing dalam ekonomi semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doretila. Saya akan membentangkan
asas buruh dan pembangunan modal insan. Pengurusan buruh di Bank Islam ni dia berpaksikan integriti, kejujuran, pematuhan syariah yang mengangkat darjat pekerja itulah sebagai satu bentuk ibadah. Bank wajib memastikan ganjaran yang adil, kebajikan pekerja serta persekitaran kerja yang selamat dan seimbang demi memelihara maruah modal insan itulah. Maruah insan ataupun pekerja. Dalam paradigma ini, pekerja ini bukan sahaja kaki tangan, tapi dia merupakan amanah dan aset utama khalifah yang menggalas tanggungjawab besar menjayakan misi etika serta objektif murni kewangan Islam. Dengan menyatukan kecemerlangan profesional dan nilai akhlak, kita bukan sahaja mencapai matlamat organisasi, malah merealisasikan kesejahteraan masyarakat macam maslahah secara menyeluruh. Komitmen ini dizahirkan melalui program pembangunan modal insan yang holistik lah, di mana kemahiran teknikal itu digabungkan dengan kekuatan akhlak dan takwa sebagai benteng etika dalaman. Dengan menyatukan kecemerlangan profesional dan nilai murni, kita bukan sahaja mencapai matlamat organisasi, tapi kita juga merealisasikan kesejahteraan masyarakat, maslahah secara menyeluruh. So, usaha berterusan ini dia memastikan setiap warga kerja itu bukan sahaja kompeten secara profesional, tapi malah dia menjadi ejen perubahan yang mendukung integriti institusi demi mencapai kejayaan hakiki dunia dan akhirat. Falah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aimah binti Muhammad Farid. Saya akan membentangkan kriteria pendekatan Islam dalam pembangunan sumber manusia, yaitu HRD. Terdapat 4 kriteria pendekatan Islam, antaranya termasuklah keadilan, di mana Islam menekankan layanan yang adil kepada semua pekerja dalam pengambilan, latihan, kenaikan pangkat, dan penilaian prestasi. Di Bank Islam, pekerja dinilai berdasarkan prestasi, kebolehan, dan integriti, bukan dari segi pilih kasih. Melalui pendekatan ini, ia mampu meningkatkan motivasi, komitmen pekerja, dan selaras dengan nilai moral Islam. Kriteria yang kedua ialah kebajikan pekerja, di mana ia merupakan elemen penting dalam pembangunan sumber manusia. Islam amat menekankan penjagaan kebajikan pekerja dari aspek fisikal, emosi, keuangan, dan spiritual melalui ganjaran yang adil, persekitaran kerja yang baik, pembangunan kerjaya, dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Pendekatan ini memastikan pekerja dihargai sebagai insan bernilai, bukan sekadar tenaga ekonomi. Kriteria yang ketiga ialah amanah ataupun kepercayaan, di mana ia merupakan nilai teras dalam Islam dan kriteria penting dalam pembangunan sumber manusia di Bank Islam. Pekerja dipertanggungjawabkan untuk mengurus keuangan pelanggan, menjaga kerahasiaan, dan mematuhi syariah. Penekanan kepada integriti, kejujuran, dan accountability dapat membentuk budaya kerja yang beretika, mengurangkan salah laku, serta meningkatkan keyakinan awam terhadap Bank Islam. Kriteria yang terakhir ialah kepimpinan beretika. Kriteria ini menjadi asas kepada keadilan, kebajikan, dan amanah dalam pembangunan sumber manusia. Di Bank Islam, pemimpin bertindak sebagai teladan dengan mengamalkan etika Islam, kerendahan hati, musyawarah, dan accountability. Kepimpinan ini menggalakkan ketulusan, keadilan, serta penglibatan pekerja dalam setiap organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Yusuf. Nombor matriks BB 24110374. Jadi baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang penilaian keberkesanan pembangunan sumber manusia di Bank Islam Malaysia Berhad dari segi kekuatan dan cabarannya.
Jadi pertama sekali dari segi kekuatan, Bank Islam mengamalkan pengurusan buruh yang beretika dan adil, selaras dengan prinsip Islam seperti adil, itu keadilan, amanah dan tanggungjawab. Prinsip ini diterapkan dalam polisi sumber manusia yang telus, khususnya dalam proses pengambilan kerja, penilaian prestasi, lepas tu sistem gaji yang adil. Selain itu, Bank Islam turut menekankan pembangunan pekerja secara berterusan melalui latihan kemahiran, teknikal dan pengetahuan kewangan Islam. Jadi pendekatan ini bersifat holistik kerana bukan sahaja membangunkan intelek pekerja, malah turut merangkumi aspek moral dan rohani. Di samping itu juga, kebajikan pekerja seperti faedah, pekerjaan, sokongan kesihatan, peluang kerjaya, serta keseimbangan antara kerja dan kehidupan turut diperkuat. Jadi, namun begitu, terdapat juga beberapa cabaran. Antaranya ialah keperluan untuk mengimbangkan prinsip syariah dengan persaingan industri perbankan yang semakin mencabar. Jadi beban kerja yang tinggi boleh menyebabkan tekanan dan menjejaskan kesejahteraan pekerja. Jadi selain itu, tahap kefahaman terhadap nilai kerja Islam berbeza dalam kalangan pekerja disebabkan latar belakang yang berbeza antara pekerja. Jadi tambahan pula transformasi digital dan penggunaan teknologi baharu memerlukan pekerja yang sentiasa meningkatkan kemahiran mereka yang boleh menimbulkan kebimbangan kepada sesetengah pihak. Jadi oleh itu, Bank Islam perlu memastikan latihan yang berterusan serta kepimpinan yang beretika bagi mengukuhkan penghayatan nilai-nilai Islam dalam kalangan pekerja. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, pembangunan sumber manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemahiran dan kualiti kerja pekerja. Dari perspektif Islam, pekerjaan bukan sekadar untuk memperoleh pendapatan, namun ia merupakan satu ibadah yang perlu dilakukan dengan kejujuran dan bertanggung jawab. Dari perspektif Islam, pekerjaan bukan sekadar untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga satu bentuk ibadah yang perlu dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Seiring dengan itu, Bank Islam Malaysia Berhad mengamalkan pengurusan sumber manusia berasaskan prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, amanah, kebajikan dan etika dalam pengurusan pekerja. Melalui pelaksanaan latihan dan penggunaan teknologi, Bank Islam menyokong perkembangan profesional serta peribadi pekerja. Walaupun terdapat cabaran seperti persaingan industri dan perubahan digital, secara keseluruhannya amalan sumber manusia, Islam terbukti berkesan dan kekal relevan dalam persekitaran perbankan masa kini.